Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sidang pendengar dan penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian? Saya mengharapkan semua kita berada dalam keadaan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terlebih lagi dalam keadaan kita beribadah kepada Allah di bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan kekuatan dan motivasi untuk kita semua beramal soleh dalam keadaan kita mengejar Lailatul Qadar. Alhamdulillah, pada malam ini kita bertemu sekali lagi untuk menyambung perbincangan hadis kita yang kedua, dan alhamdulillah juga perbincangan pada malam ini merupakan perbincangan kita yang terakhir bagi menyimpulkan hadis kita yang sudah kita bincangkan sejak tahun lepas hinggalah ke tahun ini. Dan pada malam ini kita akan masuk kepada persoalan yang diajukan oleh seorang lelaki kepada Nabi SAW yang berikutnya. Apakah soalan yang berikutnya? Baik, kita lihat di sini. Setelah Nabi SAW menjawab persoalan lelaki itu berkenaan Islam, Nabi SAW ditanya tentang ihsan. Lelaki tersebut bertanya kepada Nabi SAW. Qala fa'akhbirni anil ihsan. Dia bertanya kepada Nabi SAW dengan satu ungkapan kata, kabarkanlah kepada aku tentang ihsan. Untuk persoalan ini, Nabi SAW menjawab. Nabi kata, qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nabi SAW memberikan dua jawapan kepada lelaki tersebut bagi menjelaskan tentang ihsan. Pertama, Nabi SAW menyatakan begini. An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kemudian, Nabi SAW pun menyambung. Nabi kata apa? Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi ini adalah yang kedua. Ya, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sebenarnya apa yang ingin dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam sabdanya tersebut ialah tentang antara cara ataupun kaedah untuk kita memperhalusi amal ibadah kita. Bila seseorang Muslim beramal ibadah dan disebutkan bahawa dia adalah seseorang yang melakukan ihsan di dalam amal ibadahnya, bermakna ialah pertama, dia menghadirkan rasa kedekatan dengan Allah seolah-olah melihat Allah. Keadaan-keadaan ini amat diperlukan oleh seseorang Muslim lantaran merasakan bahawa kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala memberikan beberapa situasi yang lain. Pertama ialah untuk menjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita beramal soleh tersebut. Kedua ialah supaya amal yang kita lakukan ianya bersih daripada sebarang perkara-perkara riak. Ya? Bersih dari riak. Sebab itu, apabila seseorang berusaha untuk meletakkan rasa kedekatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan metod, dengan cara yang telah disebutkan oleh Nabi SAW itu tadi,
Pertama, apa dia? Pertama, kita dapati di sini Nabi ajarkan kepada kita tadi, iaitu kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Namun, keadaan ini saya rasa dan saya juga pasti diperbincangkan oleh para ulama, ia adalah satu keadaan yang sukar untuk kita letakkan keadaan yang pertama itu tadi. Sebab itu Nabi SAW berikan kepada kita dengan satu lagi keadaan, iaitu Nabi kata apa tadi? Jika sekiranya kita tak mampu untuk merasakan seolah-olah kita ni melihat Allah, kita berikan ataupun kita letakkan keadaan kita pada situasi yang kedua. Apakah ia? Di sini menghadirkan rasa Allah melihat setiap amal perbuatan kita. Jadi kalau kita tak mampu untuk letakkan satu rasa di mana kita rasa Allah tu lihat, kita ni melihat Allah, kita melihat Allah, di sini kita letakkan pada keadaan yang kedua, iaitu kita tahu, kita yakin dan kita amat faham setiap apa yang kita lakukan Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat. Amal ibadah kita, bila kita lakukan ia kerana manusia contohnya, kita bersedekah, kita solat, kita mengaji, lebih-lebih lagi sekarang ni di bulan Ramadan, kita perlu jaga, letakkan keihsanan dalam amal ibadah kita. Namun kenapa kita berpuasa? Mengapa kita beramal soleh itu tadi seperti bersedekah, membaca Al-Quran, berterawih, qiyamul lail? Adakah kerana kita ingin supaya orang lain memuji kita sebagai seorang yang rajin beramal soleh? Maka atas dasar itu, di sini apabila seorang Muslim, mereka meletakkan rasa ihsan dalam diri mereka ketika mereka beramal ibadah kepada Allah, mereka tahu bahawa setiap amal ibadah mereka adalah amal yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Maha mengetahui setiap niat yang ada di dalam hati kita. Jangan lupa tentang itu. Walaupun orang di sekitar kita tidak mengetahui apakah niat yang tersembunyi di sebalik amal ibadah kita, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat. Sebab itu di sini Nabi SAW ketika lelaki tersebut tanya kepada Nabi tentang ihsan, Nabi kata, kalau sekiranya engkau tak mampu untuk meletakkan diri engkau seolah-olah engkau melihat Allah, maka letakkanlah dirimu pada satu keadaan yang mana kita tahu Allah itu Maha melihat setiap perbuatan kita, daripada sekecil-kecil amal hinggalah kepada sebesar-besar amal. Kemudian lelaki ini bertanya kepada Nabi SAW dengan persoalan yang terakhir. Di dalam hadis ini, apakah pertanyaannya? Seterusnya dia kata gini kepada Nabi, fa akhbirni anis sa'ah. Maka kabarkanlah kepada aku tentang hari kiamat. Dia minta kepada Nabi untuk kabarkan kepada dia tentang hari kiamat. Ataupun lebih tepat sebenarnya, dia seolah-olah ingin tanya kepada Nabi, bilakah hari kiamat itu berlaku? Dan di sini Nabi SAW beritahu kepada dia, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Iaitu yang bertanya sebenarnya lebih mengetahui daripada yang ditanya. Ataupun dengan kata lain, lebih dengan bahasa mudahnya saya kata ginilah, Nabi SAW mengetahui yang datang kepada baginda itu adalah siapa. Jadi Nabi SAW beritahu kepada dia, sebenarnya dia sudah tahu tentang jawapan daripada soalan yang dia tanya. Dan lebih-lebih lagi, berkaitan dengan hari kiamat ini, tidak ada sesiapa yang mengetahui tentang bilanya akan berlaku hari kiamat. Begitu juga dengan para malaikat. Jadi di sini, Nabi SAW pun beritahu begitu kepada lelaki tersebut. Dan dia pun mengubah soalannya kepada Nabi. Kemudian dia pun kata, jika begitu, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, kabarkan kepada aku tentang tanda-tanda hari kiamat. Okey, tentang tanda-tanda hari kiamat.
Rasa-rasanya kita pernah bincangkan bukan tentang hari kiamat ni? Betul tak? Pada pertemuan kita di bulan lepas. Dalam pertemuan itu ataupun dalam sesi pengajian kita di bulan lepas, kita bincangkan tentang hari kiamat. Saya kira banyak yang telah saya sebutkan. Tapi apa perbezaan perbincangan kita pada hari ini dan perbincangan kita pada bulan lepas? Di sini Ustazah ada soalan. Ustazah nak mintalah kita sama-sama untuk berikan jawapan bagi persoalan tersebut. Apa dia? Di sini kita lihat. Perbincangan lepas, kita bincangkan juga tentang hari kiamat. Tetapi kita fokuskan tentang apa? Adakah kita fokuskan tentang A, iaitu menjawab persoalan tentang hari kiamat? Betul. Lelaki itu, dia tanya kepada Nabi tentang hari kiamat. Jadi adakah kita bincangkan tentang itu semata-mata? Atau lebih tepatnya, adakah kita membincangkan tentang keimanan pada hari kiamat? Iaitu B. Atau kita bincangkan tentang C, iaitu peristiwa-peristiwa hari kiamat. Apakah jawapan yang tepat untuk persoalan ini? Maksud saya, apakah fokus perbincangan kita di bulan lepas untuk kita bezakan dengan perbincangan kita pada bulan ini? Jika bulan ini, kita bincangkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Sebagaimana yang ditanya oleh lelaki itu tadi. Kabarkan kepada aku tentang hari kiamat. Maaf, tentang tanda-tanda hari kiamat. Jadi di sini Nabi SAW memberikan dua jawapan umum kepada lelaki tersebut. Kerana begini, tanda-tanda hari kiamat ni dia ada banyak. Ada yang tanda kiamat kecil, ada tanda kiamat yang besar. Kalau tanda kiamat yang besar ni, kita tahu terbitnya matahari dari barat, kan? Sangkakala ditiupkan oleh malaikat. Itu tanda hari kiamat yang besar. Tetapi dalam hadis kita ini, Nabi SAW menyebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat yang umum yang berlaku di sekitar kita. Atau ada juga di kalangan para ulama mengatakan ini adalah tanda hari kiamat yang kecil. Iaitu di sini Nabi berikan dua kepada kita. Apa dia? Baik, satu. Nabi kata begini kepada lelaki tersebut. Pertama, antalidal amatu rabbataha. Apa maksudnya? Sila tulis terjemahan di bawah tu kan. Kalau ada lah nak tulis terjemahan. Baik, Ustazah pun tak letak terjemahan di sini. Kemudian yang kedua, wa antara al-hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Itu yang kedua tandanya. Jadi Nabi SAW menyebutkan kepada kita tanda hari kiamat ada dua. Pertama, seorang hamba wanita melahirkan tuannya. Bagaimanakah itu? Seorang hamba wanita melahirkan tuannya. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, beliau mendatangkan pendapat yang mana baginya adalah pendapat majoriti di kalangan para ulama. Mereka berpendapat bahawa bila Nabi SAW menyebutkan tentang tanda yang pertama ini, iaitu seorang hamba wanita melahirkan tuannya, ialah seorang hamba wanita yang mana dia digauli oleh tuannya, lalu dia melahirkan seorang anak, kemudian anak itu akan menjadi tuan kepada dirinya. Jadi majoriti para ulama menggunakan apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi itu tadi sebagai pandangan yang disepakati oleh mereka. Namun begitu, jika kita merujuk pada pendapat yang telah dikeluarkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, beliau juga mendatangkan pelbagai pendapat di kalangan para ulama berkenaan dengan tanda kiamat yang pertama ini. Setelah dia keluarkan, antaranya juga pendapat Imam An-Nawawi itu tadi yang merupakan pendapat dari majoriti para ulama. Beliau menyatakan bahawa pendapat yang paling tepat mengikut kepada pandangannya ialah maksud Nabi SAW di sini ialah bila berleluasanya
penderhakaan ya kepada ibu bapa. Maksudnya begini, tidak kira apa jua konteks keadaan, tanda hari kiamat ini dia berlaku. Hinggalah datangnya tanda kiamat yang besar, iaitu anak menderhaka kepada kedua ibu bapa mereka. Mereka menjadikan ibu bapa mereka sebagai hamba mereka. Kalau rujuk kepada teks yang diberikan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau kata apa? Anak yang melayan ibunya seperti hamba, di mana mereka menghina, mereka mencaci, mereka mencela, mereka memukul dan tidak ada langsung rasa menghormati kepada kedua ibu bapanya. Jadi kalau kita lihat kepada konteks ayat ini, sebutkan seorang hamba wanita, maka dia kata keadaan ini lebih tepatlah untuk seorang ibu. Ibu itu tidak dihormati, tidak diangkat kedudukannya sebagai seorang ibu, tetapi dipijak maruahnya oleh anak-anaknya dan dijadikan sebagai seorang hamba. Itu adalah antara tanda hari kiamat yang kecil jika kita merujuk kepada hadis ini. Dan kita semua maklum hal itu berlaku di mana-mana, dalam apa jua konteks. Maka sebab itu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan, kalau kita nak ambil pendapat daripada Imam An-Nawawi itu tadi kan, perkara tersebut berkenaan dengan seorang hamba wanita yang melahirkan anak untuk tuannya, ia sudah berlaku sejak zaman Nabi lagi. Jadi dan Nabi SAW sebutkan itu pada zaman baginda. Maka sebab itu dia lebih cenderung untuk memilih pendapat yang mengatakan berleluasanya penderhakaan terhadap seorang ibu yang mana anak-anak menjadikan ibu mereka sebagai hamba sahaya. Pendapat itu juga disetujui oleh seorang pensyarah kitab Al-Wafi untuk kitab syarah fi syarah Al-Arba'in An-Nawawi, iaitu Syekh Mustafa Dib Al-Bugha dan Mahyuddin Mithu, yang mengatakan bahawa lafaz hadis ini merupakan bahasa kiasan. Hanya sekadar bahasa kiasan yang disebut oleh Nabi SAW. Dan kita boleh faham ialah ia sebenarnya tentang perbuatan derhaka terhadap ibu oleh anak-anak. Dan anak-anak menganggap ibu mereka seperti hamba sahaya mereka. Jadi hati-hatilah kita ya sebagai seorang anak. Jangan sesekali kita meletakkan ibu ataupun ayah kita pada satu kedudukan yang tidak sepatutnya. Lantaran mereka adalah insan yang telah banyak berjasa untuk kehidupan kita. Sejak kita dilahirkan hinggalah kita dewasa pada saat ini. Jadi sebab itu Nabi SAW antara sebabnya jugalah Nabi ingin ingatkan kepada kita tentang hal ini. Baik, seterusnya kita pergi kepada jawapan kedua yang Nabi SAW berikan kepada lelaki tersebut berkenaan tanda-tanda hari kiamat. Jika pertama tadi Nabi sebutkan tentang seorang hamba wanita yang telah melahirkan tuannya, saya juga telah bincangkan secara terperinci berkenaan dengan maksudnya. Jadi sekarang kita masuk kepada perbincangan yang kedua tentang tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Nabi SAW itu tadi. Di sini ya, Nabi mengatakan kepada lelaki tersebut. Yang kedua ialah wa antaral hufatal uratal alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Apa maksudnya? Baik, kita lihat di sini. Nabi katakan kepada dia. Yang kedua ialah apabila engkau melihat seorang pengembala kambing yang berkaki ayam. Maksudnya dia ni tak pakai slipper lah. Ya, tak menggunakan slipper, tak menggunakan sepatu. Kemudian dia tidak berpakaian. Atau dengan kata lain, pakaiannya lusuh. Sekejap kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Begitu keadaannya. Dan miskin. Kerana kenapa dia tu disebut sebagai berkaki ayam, tidak berpakaian? Kerana keadaan situasi kehidupannya yang miskin. Kemudian, satu hari, lelaki ini, dia pula berlumba-lumba meninggikan bangunan. Keadaannya berubah. Dia menjadi seorang lelaki yang kaya, lalu dia
berlumba-lumba dengan orang lain untuk meninggikan bangunan, iaitu buat bina bangunan yang tinggi seperti bangunan yang mencakar langit. Apakah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW untuk tanda yang kedua ini? Di kalangan para ulama, ketika mereka menjelaskan tanda yang kedua ini, mereka mengatakan ialah keadaan situasi apabila diberikan kepada mereka yang bukan ahlinya. Situasi yang mana kita dapati dia tidak berkepakaran, tidak berkeahlian dalam sesuatu bidang. Namun kemudiannya diberikan kepada dia dan dia berlumba-lumba untuk masuk dalam bidang tersebut. Mungkin dia adalah orang yang tidak mahir dalam bidang agama. Contohnya, saya beri contoh saja. Tidak mahir dalam bidang agama. Namun kemudiannya, dia bersuara lantang dalam bidang agama. Ini antara contoh yang boleh kita lihatlah berlaku pada hari ini. Ataupun, dia tidak ada keahlian pun dalam bidang untuk mentadbir sesuatu tempat. Tetapi kemudiannya, dia berada di tempat tersebut dan dia berusaha untuk mentadbir tempat itu. Yang akhirnya menyebabkan daripada sudut administrasinya, daripada sudut pekerjaannya menjadi kocar-kacir. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi SAW bagi tanda yang kedua berkaitan tentang tanda hari kiamat itu tadi. Tapi sebenarnya sebagaimana yang saya sebutkan tadi, tanda hari kiamat itu ada banyak. Cuma bila kita lihat pada konteks perbincangan hadis ini, hanya dua itu sahaja yang diberikan oleh Nabi SAW. Jadi jelas kepada kita, perbincangan berkaitan hari kiamat pada soalan yang diajukan oleh lelaki ini, ia menyentuh tentang tanda-tanda hari kiamat yang bersifat umum ataupun lebih mudah kita kata tanda-tanda hari kiamat yang bersifat kecil. Bagaimana? Sudah menjawab soalan yang saya ajukan tadi? Apakah jawapannya? A, B atau C? Tentang perbahasan kita pada bulan lepas berkaitan tentang hari kiamat. Adakah kita bincangkan tentang menjawab persoalan tentang hari kiamat, keimanan pada hari kiamat, peristiwa-peristiwa hari kiamat? Kalau saya lihat jawapan ni macam sama je Ustazah, semua Ustazah bincangkan pada minggu lepas. Pada bulan lepas. Semua Ustazah bincangkan pada bulan lepas. Ustazah memang bincangkan juga tentang Nabi SAW menjawab persoalan tentang hari kiamat. Betul? Saya juga bincangkan tentang keimanan pada hari kiamat. Tak salahnya. Peristiwa-peristiwa hari kiamat. Yes, kita bincangkan juga tentang hal tersebut. Tetapi sebenarnya yang lebih tepatnya, adakah A, B atau C? Mari sini saya jawabkan. Pertama salah. Betul kita bincang tentang menjawab persoalan tentang hari kiamat. Tetapi sebenarnya B adalah jawapan yang tepat. Kerana persoalan yang diajukan oleh lelaki itu ialah tentang keimanan. Ya, keimanan berkaitan hari kiamat. Jadi di sini, yang lebih tepat kita kata B adalah jawapan yang diberikan oleh Nabi SAW kepada lelaki tersebut. Namun, kalau kita nak kata tentang peristiwa-peristiwa hari kiamat itu, ia adalah sebagai penjelasan lanjut yang saya berikan. Namun, bukan memfokuskan kepada apa yang Nabi SAW jawab berkaitan soalan yang diajukan oleh lelaki tersebut. Baik, kita lihat begini. Ya, saya rasa ramai jawab B. Ke ada jawab A? Jawab C? Okey, macam ada B, ada C. Siapa jawab B, Alhamdulillah lah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati. Tapi kalau jawab A dengan C pun Allah berkati juga. Yang penting ada usahanya untuk mengikuti pengajiannya. Baik, seterusnya di sini disebutkan dalam hadis kita. Saya nak simpulkan ya, sidang pendengar dan penonton sekalian berkenaan dengan hadis yang kedua ini. Qala thumma talaqa falabithtu maliya. Di sini Omar dia kata,
Jangan lupa yang menyebutkan, yang membincangkan hadis ini, saya rasa ramai yang lupa. Ya, Umar bin Al-Khattab yang menyebutkan, yang membincangkan hadis ini. Dia kata apa? Kemudian saya pun, kemudian lelaki itu, disebutkan di sini, dia pun pergi, falabithtu maliya. Dan saya pun berdiam dalam masa beberapa hari. Maliya di sini kalau kita rujuk kepada perbincangan para ulama, dikatakan dalam masa 3 hari. Okey, dalam masa 3 hari. Jadi Umar kata apa? Thumma qala li. Kemudian Umar ada berjumpa dengan Nabi SAW setelah beberapa hari itu kan, atau lebih tepatnya 3 hari. Umar kata apa? Thumma qala li ya Umaru atadri manis sa'il? Nabi tanya kepada Umar, wahai Umar, adakah engkau tahu siapakah lelaki yang bertanya itu? Maksudnya siapakah lelaki yang datang jumpa dengan Nabi, yang tanya kepada Nabi dengan beberapa soalan yang dah kita bincangkan, ya. Dan Nabi SAW pun menjawab soalan-soalan lelaki tersebut. Jadi apa kata Umar? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Nabi pun beritahu kepada Umar, qala fa innahu Jibril. Lelaki itu adalah malaikat Jibril. Sebab itu hadis kita yang kedua ini kadang-kala dikenali dengan hadis Jibril. Kan? Kalau lihat di poster pun letak hadis Jibril. Okay? So di sini Nabi kata dia adalah Jibril. Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Apakah maksud Nabi tentang agama itu? Dalam soalan-soalan yang diajukan oleh malaikat Jibril kepada Nabi. Dalam pertemuan tersebut, dia tanya kepada Nabi tentang iman. Kemudian, dia tanya apa kepada Nabi? Tentang Islam. Lalu, dia tanya apa lagi? Tentang ihsan. Dan terakhir, dia bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Semua yang telah kita bincangkan itu berkaitan tentang iman, Islam, ihsan, tanda-tanda hari kiamat, ia adalah hal-hal ataupun isu-isu yang berkaitan agama kita. Sebab itu Nabi SAW beritahu kepada Umar, atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Namun apakah pengajaran sebenarnya yang boleh kita ambil daripada semua perbincangan sampai ke 6 bahagiannya perbincangan kita untuk hadis ini? Saya ingin ketengahkan 3 poin penting yang boleh kita ambil dalam perbincangan kita bagi hadis yang kedua. Kita lihat begini. Pertama, di dalam hadis ini ada anjuran berpenampilan dan berpakaian baik dalam majlis ilmu. Kenapa saya kata sedemikian? Kerana kita lihat ketika malaikat dia datang dalam majlis ilmu, disebutkan bahawa dia adalah seseorang lelaki yang datang dalam keadaan yang putih, bersih, cantik keadaannya. Rambutnya disebutkan sebagai rambut yang hitam. Tidak ada tanda-tanda pada dirinya orang yang dalam keadaan penat, lelah ataupun orang yang dalam keadaan yang dia tu travel jauh, bermusafir jauh. Dia datang dalam keadaan yang bersedia untuk belajar. Dengan penampilannya, dengan pakaiannya yang Masya Allah Tabarakallah. Maka begitulah kita. Ketika kita ingin mengikuti mana-mana pengajian ilmu. Keadaan kita, penampilan kita, perlu kita jaga sebagai menghormati majlis ilmu tersebut. Agar juga kita tidak mengganggu orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kalau kita datang dalam keadaan yang compang-camping, bukan saya kata orang yang compang-camping tak boleh masuk dalam majlis ilmu. Bukan begitu. Tetapi kita ada adab. Ketika kita ingin mendengar ayat Allah, ketika kita ingin mendengar sabda Nabi SAW, dan ketika kita ingin menjadi seorang insan yang mendengar ilmu-ilmu berkaitan agama. Hatta kalau ia bukan berkaitan agama sekalipun,
kita dianjurkan untuk dalam keadaan bersih, dalam keadaan yang baik, agar orang di sekitar kita selesa dengan keberadaan kita dalam majlis itu. Ini yang ditunjukkan oleh malaikat Jibril kepada para sahabat Nabi SAW. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita dapati ada juga anjuran menghadiri majlis ilmu dan bertanya tentang isu yang boleh memberi manfaat kepada yang hadir. Beginilah, kadang-kala kita datang ke sebuah majlis ilmu, ada perkara yang ingin kita tanyakan kepada guru. Dan bagi saya mungkin soalan yang kita ajukan, kita tahu tentang jawapannya. Namun, mungkin juga kerana guru dia terlepas pandang untuk menyentuh isu itu, ataupun dia terlupa untuk menjelaskan sesuatu perkara, kita sebagai pelajar ataupun yang menghadiri majlis ilmu tersebut boleh berusaha untuk bertanya kepada guru walaupun kita sudah tahu jawapannya. Tujuannya ialah supaya yang hadir, pelajar-pelajar yang lain, bila mereka mendengar penjelasan guru itu tadi, mereka dapat mengambil manfaat daripada jawapan yang diberikan oleh guru. Itu yang ditunjukkan oleh malaikat Jibril. Bukan malaikat Jibril tak tahu tentang iman, Islam, ihsan, tanda-tanda hari kiamat itu. Malaikat Jibril mengetahui. Tetapi sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan di akhir hadis ini, Nabi kata apa? Atakum yu'allimukum dinakum. Malaikat itu dia datang untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Jadi para sahabat yang mendengar, mereka tidak mengetahui tentang apa yang diajukan ataupun jawapan yang Nabi SAW ingin berikan kepada malaikat itu. Akhirnya, daripada tidak tahu, mereka menjadi tahu. Dan kita juga boleh berada dalam keadaan yang sedemikian. Namun dengan syarat, mesti ada adab perlu dijaga. Sebagaimana pada pengajaran kita yang ketiga di sini. Saya katakan bahawa menjaga adab dalam sesi soal jawab dan perbincangan ilmu. Malaikat dia datang ke dalam majlis ilmu tadi dengan penuh beradab. Bertanya kepada Nabi SAW. Walaupun saya kata dalam keadaan yang malaikat itu sebenarnya tahu. Tetapi tidak sedikit pun dalam soalan itu menunjukkan dia mengecilkan guru yang ada di hadapan. Jadi ini adab yang perlu kita letak dalam diri kita sebagai seorang pelajar ataupun sebagai seorang individu yang menghadiri mana-mana majlis ilmu. Walaupun majlis ilmu itu diadakan secara online. Sebab ramai orang boleh komen dalam majlis ilmu tu. Sebab kita ada ruangan komen di bawah kan? Jadi perlu jaga juga adab kita. Ketika kita berikan komen, kadang-kadang saya tengok bila orang komen-komen ni, dia pula macam nak jadi ustazah kat situ. Dia pula yang cerita panjang-panjang yang kat situ ya. So kena jaga adabnya. Guru mengajar ni. Kita jangan menyampuk lah keadaan-keadaan yang mana tak seharusnya. Kemudian bila bertanya pula seolah-olah kalau orang Indonesia kata sok tahu gitu. Jangan begitu keadaannya. Kita perlu menghormati guru walaupun kita belajar tak berada di hadapan guru secara langsung. Tetapi dalam apa jua keadaan, jika namanya majlis ilmu, lebih-lebih lagi kena ingat bila kita belajar tentang ilmu agama ini, adab sebagai talibul ilm, orang yang menuntut ilmu, ia perlu dijaga. Walaupun kita kata, ustazah tu salah lah, ustaz tu salah lah. Siapa kita untuk mengatakan sedemikian? Sebab begini, kena ingat, tidak semua perkara guru akan sebutkan di hadapan audiens. Kerana kita perlu melihat keadaan situasi audiens kita. Jadi kalau ada perkara yang kita lebih tahu daripada guru itu, alhamdulillah, itu rezeki kita. Ya, itu rezeki kita. Dan bukan kita kata guru tu tak tahu. Tapi ada perkara-perkara yang perlu dia jaga. Ada perkara-perkara yang bagi dia tak sesuai untuk dia ucapkan di khalayak ramai. Jadi mungkin kalau sekiranya kita ada persoalan yang kita rasa kenapa ustazah tak cakap, kenapa ustaz tak cakap, mungkin kita boleh bertanya secara personal kepada guru. Kena lihat kepada situasi dan keadaan. Jadi itulah juga yang ditunjukkan dalam hadis kita yang kedua ini. Malaikat
dia tanya kepada Nabi SAW. Soalannya umum. Ya, soalannya umum. Dan ketika Nabi, ingat tak tadi, saya jelaskan, bila dia tanya tentang hari kiamat, Nabi beritahu kepada dia. Itu maknanya apa? Nabi SAW berusaha untuk beritahu kepada dia ada soalan sebenarnya tak sesuai untuk ditanyakan di halayak umum. Sebab ramai yang sedang mendengar, ramai yang sedang melihat. Sebab itu, dia pun ubah cara dia menyoal kepada Nabi SAW. Jadi begitulah ya keadaan kita. Menjaga adab kita, menjaga akhlak kita ketika kita berhadapan dengan seorang guru. Tak kira sama ada guru itu muda macam Ustazah kat depan ni. Ustazah muda kan? Okey, tak kira sama ada Ustazah tu muda macam Ustazah, guru tu muda macam Ustazah ni. Allah, Ustazah Sakinah tu muda lagi, budak lagi, tak payahlah dengar ceramah dia. Tak juga. Sebab kadang-kadang ilmu tidak dilihat pada usia. Dah namanya guru, kita sebagai pelajar perlu ada sifat dan rasa menghormati. Dia mudah begini. Kalau kita rasa kita tak nak dengar, tak nak dengar. Tapi kalau kita rasa kita nak dengar, dipersilakan. Tak perlu untuk kita memperkecilkan, tak perlu untuk kita menjatuhkan maruah yang mana kita sebut sebagai seorang asatizah. Okey, itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita dan saya juga mengharapkan mudah-mudahan di akhir-akhir Ramadan kita dapat terus berusaha dan lebih bermotivasi untuk mengejar Lailatul Qadar. Saya tutup kuliah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.